Okey. So, untuk yang minggu lepas kita dah belajar kaedah penggantian. So, siapa yang dah cuba, very good. Siapa yang belum ataupun yang tak dapat, kita tengok lagi sama-sama. So, ingat yang macam sebelum ni saya dah pernah bagi tahu. Okey, macam mana nak cari nilai bagi X dan Y. Maksud selesaikan. Okey, selesaikan ni maksudnya kita nak cari nilai bagi pemboleh ubah. Okey, yang kita tak tahu nilai mereka lah. Iaitu dalam soalan ABCD ni, okey, sebenarnya nilai yang kita nak cari adalah X dan Y. Okey, sekarang untuk soalan A. Okey, sebab dalam setiap persamaan ini, kita tengok Sekejap. Kita ada dua pemboleh ubah, iaitu X dan Y, X dan Y. Seperti mana yang minggu lepas saya bagi tahu, kalau dalam satu persamaan ada dua pemboleh ubah, kita tak akan dapat cari nilai dalam angka bagi X ataupun Y. Okey. So, sekarang kita nak guna cara penggantian. Ingat balik yang minggu lepas kita nak guna So, sekarang kita cuba tengok soalan yang pertama A. Kita ada dua persamaan. Lepas tu kita ada X tambah 2Y sama dengan 16. So, sekarang kita akan namakan ini sebagai persamaan 1 dan namakan yang kedua adalah persamaan 2. So, ingat bila kita namakan persamaan, kita kena bulatkan nombor tu supaya kita tak keliru So, kalau kita bulatkan 1 tu maksudnya persamaan 1. Okay, di sini, kalau nak guna kaedah penggantian, kita kena pastikan salah satu persamaan di sebelah kiri hanya tinggalkan Y ataupun tinggalkan X sahaja. So, untuk soalan ini, dia sangat senang. Sebab terus dia dah tunjuk di sini. Okay, untuk persamaan 1, saya hanya ada Y sahaja di sebelah kiri. So, dah ada persamaan yang macam ini, terus saya gantikan. Okay, saya tulis perkataan. Gantikan. Yes. Bagus. Gantikan persamaan 1 ke dalam 2. Persamaan 2. Sekejap saya biar di tempat sikit. Okay, so sekarang kita salin persamaan 2 dulu. X tambah 2Y sama dengan 16. Ini persamaan 2. Okay, so sekarang kalau saya nak gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, okay, so kita tengok 1. 1 ini adalah apa? Y. Nilai Y adalah 3X tambah 1. So, Y di bawah ini saya padam. Okay, Y ini saya akan gantikan. Okay, saya tunjuk macam ni lah. Y ini saya akan gantikan 3X tambah 1. Sebab Y adalah 3X tambah 1 dan 3X tambah 1 adalah Y. So, di sini. Yes, very good. Apa maksud 2Y? 2Y maksudnya 2 darab Y. So, 2 darab 3X tambah 1. Sama dengan 16. Yang lain kita salin macam biasa je. Okay. So, kalau dah kita tahu ini adalah darab. So, dalam kurungan ada berapa sebutan? 2. Yes, 2. Bagus. So, kalau ada 2 sebutan, maksudnya kita kena darab 2 kali. 1 adalah dengan 3X. Satu lagi pendarapan adalah dengan 1. So, yang lain kita salin macam biasa. X tambah 2 darab 3X kita dapat 6. Yes, 6X. 6X. 2 darab 1, yes. 2. Yes, dah pandai. Sekarang, akhirnya persamaan saya sekarang, tinggal X sahaja semua. Tak ada Y dah. Okay, so kalau tak ada Y, confirm saya dapat cari nilai X dulu. Okay, so sekarang, X tambah 6X. Berapa? 7X. Yes, very good. 7X tambah 2. Sama dengan 7X dapat dan tambah dengan 2 tak? Tak boleh. Tak boleh. Yeah, very good. Sebab ini bukan sebutan yang serupa. Kalau 7X tambah 2X, kita dapat 9X. Tapi di sini, kita tak ada X di 2 tu. Okay, so 7X tambah 2, kita sama dengan 16. So, sekarang saya nak cari nilai X. So, saya kena pindahkan 7 dan kena pindahkan 2 ke sebelah kanan. 2. So, siapa yang patut kita pindah dulu? Yes, very Tambah good. 2. Yes, kenapa kita pindah 2 dulu? Sebab jauh daripada X. Yes, kita akan pindah siapa yang paling jauh dengan X. So, sekarang kita tahu 2, kita akan pindahkan dulu. So, tambah 2 pindah ke sebelah kanan. Lepas sebelah kiri tinggal apa? Tolak. Sebelah kiri tinggal apa? 7. Tolak 1. X.
Okay, so 7X. sebelah kanan kita salin dulu. Yang pindah masuk, tambah 2 akan jadi Tolak 2. 2. Yes, very good. So, X, 7X sama dengan 14. 7X maksudnya 7 darab X. X. So, saya nak pindahkan X ke sebelah kanan, dia akan jadi? Bagi. Yes, very good. Sekejap. Okay, darab 7 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Sebelah kiri tinggal X. Sebelah kanan yang pindah masuk 7. So, darab 7 akan jadi bahagi 7. 14. Yes, saya dapat X sama dengan 2. Setakat ini, yang korang buat sama tak dengan yang ni? Tak tahu. Tak tahu? Tak buatlah tu. Zikri tak ada suara pun? Yang lain tak ada suara pun? Jinghan dengan One Rose, betul tak? Pun tak ada suara semua. Zikri left tu. Cikgu Zikri left. Zikri left. Mungkin dia tak free lah tu. Kan. Tak apa, nanti saya dah akan buat video. Memang saya dah tengah record. Okay, so sekarang ini je yang kita dah dapat cari nilai X. So sekarang bolehlah kita cari untuk nilai Y. So X ini boleh dimasukkan ke mana-mana persamaan. Boleh masukkan ke dalam persamaan 1. Boleh juga masuk ke dalam persamaan 2. Tak kisah. Tengoklah mana satu yang awak nak. So kalau saya, mungkin saya try yang masukkan ke dalam yang 2. So gantikan persamaan 1 X sama dengan 2 ke dalam. Siapa nak buat persamaan 1 pun boleh. Saya nak cuba yang persamaan 2. Ke dalam yang persamaan 2. So kita salin dulu. X tambah 2Y sama dengan 16. So X adalah 2. So X ini saya ganti dengan 2 tambah 2Y sama dengan 16. Okay, so sekarang pindahkan 2 yang ke depan dulu. Sebab dia paling jauh daripada Y ya. So, saya guna pen merah. So ini tambah. Pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Yes, very good. So 2 dengan Y, hubungan darab. So bila kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Y sama dengan 8. Y sama dengan 7. Very good. 7. So penyelesaian adalah kita tulis dalam bentuk yang kurungan dengan koma. Yang depan kita wajib tulis nilai X, yang belakang wajib nilai Y. So yang depan adalah 2, yang belakang adalah 7. Ini je. Okay, so untuk yang ini, macam mana kita nak semak jawapan? Jom kita semak jawapan. Apa maksudnya semak jawapan? Maksudnya sekarang di sini, kita dapat tahu nilai X dan Y adalah penyelesaian persamaan linear serentak bagi persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang saya cuba masukkan nilai X sama dengan 2. Okay, dan nilai Y sama dengan 7 ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Tengok dia dapat menyelesaikan tak. Okay, pada masa yang serentak. So, kita tengok dulu. Kita semak jawapan. Ini tak payah buat. Kalau exam semua tu tak payah buat. Ini saya just nak bagi tahu. Kita semak jawapan. Y sama dengan 3X tambah 1. Kita tengok yang pertama. Y sama dengan 3X tambah 1. So, Y sekarang adalah 7. Saya guna pen warna merah. So, Y adalah 7. X adalah 2. Kita ikut yang atas ni Kita ikut yang ni. Okey, tambah 1. Ini 7. 3 darab 2, 6. Tambah 1. Nampak tak? Ini sama. So, maksudnya jawapan ini betul. Okey, untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua pula, X tambah 2Y sama dengan 16. So, sekarang kita tahu X adalah 2, Y adalah 7. So, kita masukkan nilai je. So, 2 tambah 14. Nampak? So, nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 7 boleh digunakan untuk kedua-dua persamaan ini. So, ini kita namakan sebagai penyelesaian persamaan linear serentak. So, semak jawapan yang kat bawah ni tak payah buat Yang biasanya korang buat kalau exam.
Yang ni je. Walaupun sekarang kita dah berhenti, kita dah tak balik sekolah tapi belajarlah dulu, mana tahu tahun depan tiba-tiba buka sekolah nanti ada exam. Kita tak tahu kan. Okay, so ini je. Boleh untuk soalan A. Bebas, boleh ke tak boleh? Yang lain tak ada respon. Boleh kan? Boleh. Agak-agak. So ini nanti B dan C kita guna cara yang sama. Okay, sekarang kita tengok B dan C pula. Jing Han dengan Wan Rose betul tak? Mereka tak ada suara ni. Langsung tak ada suara. Baca ni tu. Dia tak faham. Boleh faham. Jing Han, Wan Rose, boleh faham ke tak ni? Belajar Melayu perempuan seorang pun tak masuk. Okay, so kita tengok yang B pula. Tengok dulu. Cikgu ada tak itu? Perempuan Melayu masuk. Ada? Siti nombor teacher. Siti. Oh, Siti. Siti, keluarkan suara sikit. Siti boleh tak? Tak ada suara. Dia tu wujud ke tak ni? Okay. Malu. Tak payah malu-malu. Bukan je suruh tunjuk muka pun. Suara je. Okay. Macam ni. Ini dia. So, kita first step mesti kena namakan. Ini 1. Ini 2. Okay. Lepas tu sekarang. Okay. Sekarang ada tak persamaan yang di mana salah satu tu Y berada di kiri sahaja ataupun X yang berada di kiri sahaja? Ada tak? Tak ada. Pindahkan tak ada. satu-satu. Yes, kita Pindahkan kena satu-satu. pindahkan. Okay, jadikan salah satu persamaan itu X ataupun Y sahaja yang tinggal di kiri. So, sekarang korang rasa? Satu. Yes, kita guna yang 1 ya. So, dari persamaan 1. Okay, dari persamaan 1, kita tahu X tambah Y sama dengan 5. Okay, kita nak jadikan X di sebelah kiri ataupun nak jadikan Y di sebelah kiri, itu ikut awak. Awak suka yang mana satu jadikan di sebelah kiri, tak kisah. Kalau kamu nak tinggalkan X sahaja, awak pindahkan Y. Kalau awak nak tinggalkan Y sahaja, awak boleh pindahkan X. Tak kisah mana satu yang awak nak tinggal. So, untuk case ini, maybe saya tinggalkan Y. Okay, Y sama dengan 5. Tambah X pindah ke sebelah kiri, kanan akan jadi tolak X. Tolak. Yes, so ini dah jadi persamaan yang ke-3. So, persamaan yang ketiga ni daripada persamaan 1. So, persamaan 1 sekarang kita tak nak tengok. Yang kita nak tengok 2 dengan 3 sekarang. Okay, so sekarang kita gantikan siapa ke dalam siapa? 3 ke dalam 2 ke 2 ke dalam 3? Yes, very 3 good. ke dalam 2. Kita gantikan yang tinggalkan X ataupun Y sahaja di sebelah kiri tu ke dalam apa? Satu lagi persamaan. Ke dalam 2. Okay, so sekarang kita salin juga yang 2X tolak Y sama dengan 22. Ini kita punya persamaan kedua. Okay, sekarang Y ini adalah sama. Sini dah tulis Y adalah sama dengan 5 tolak X. So, 5 tolak X adalah Y. So, di bawah ini, okay, 2X tolak Y sekarang adalah 5 tolak X. Sama dengan 22. So, jangan lupa, kalau kita tolak Y, hanya tolak 5 tolak X, kita kena buat kurungan. Sebab apa? Sebab dia tolak 5 tolak X. Dia bukan tolak 5 sahaja. Okay, so di sini kita nampak ada kurungan. Kurungan sangat penting ya. Saya tahu mungkin kamu akan lupa letak kurungan. Tapi ingat, kalau untuk penggantian, sebaik-baiknya kita letak kurungan masa kita berganti ke dalam tu. Okay, so di sini kita nampak. Yes. Bukan Y tu, bukan tulis Y. Y kurangkan 5 tolak X. Kamu tak tulis. Kenapa? Y kan saya kata Y adalah 5 tolak X. 5 tolak X adalah Y. So, kalau kita dah gantikan 5 tolak X dalam kedudukan Y kena sepak dia keluar. Kita kena sepak Y keluar, lepas tu kita gantikan dengan 5 tolak X. Itu namanya penggantian. Kalau penggantian, kalau Y tu masih wujud. Contoh, kalau macam awak tadi cakap. Kalau Y masih wujud, adakah 5 tolak X sudah gantikan tempat Y? Tak. Tak ada. Macam Syakiri sekarang tengah duduk atas kerusi. Kalau saya suruh Haikal gantikan tempat awak,
awak nak masih duduk kat situ ke? Suruh apa? Haikal duduk atas apa? Peha kau Tak ada kan? So kalau saya kata nak Haikal ganti tempat Syakirin, Syakirin kena keluar. Biar Haikal yang duduk kat tempat Syakirin. Itu maksudnya penggantian. Kalau Y masih wujud kat situ, itu bukan maksudnya penggantian. Faham Bagus soalan. Very good. Untuk awak lebih faham. So, sekali lagi, ingat letak kurungan. Sebab kita baru ganti benda tu kan masuk ke dalam, kena letak kurungan. Kalau kita tak letak kurungan, maksudnya ini tolak 5 sahaja. Okey? Tapi kita nak tolak Y. Y itu adalah apa? Y adalah 5 tolak X. Semua ini adalah Y. Kalau kita tak letak kurungan, okey, dia hanya tolak Y sahaja. So, X dia tak tolak. So, tak boleh. Dia mesti tolak Y, maksudnya tolak 5 tolak X. Kita kena letak. Okey, so ingat lagi yang sebelum ni kita pernah belajar. Okey, kalau kita nampak tolak di sebelah kurungan, mesti maksudnya darab. Negatif. Yes. Kalau negatif, kalau kita nak buka kurungan, perlu tukar simbol. Ingat tak? Bukan tukar positif. Kena jadikan dia Positif. Yes, kena tukar dia punya simbol tu. Tolak jadi tambah, tambah jadi tolak. So, ini kalau tak ada, sebenarnya dia positif. So, dah ada negatif di sini, kita akan jadikan dia sebab ne. Lepas tu, yang seterusnya, anak panah yang kedua, yes, nene, po. Yes. Ini kita dah belajar sebelum ni. Waktu tu belum PKP lagi. Maksudnya sebelum kita habiskan cuti PKP ni, kita dah ada yang ni. Okay, so sekarang, yes, kita dah berjaya. Tinggalkan X sahaja. Okay, tak ada Y, tak ada huruf lain dah So, sekarang kita akan tambahkan yang serupa. So, 2X kita boleh tambah dengan X. So, kita susun di sebelah. Ingat kan yang kita dah belajar sebelum ni? Yang ni susah sikit sebab yang kurungan ni lah. Saya rasa yang ni sebab ramai tak dapat buat ni sebab yang kurungan ni. Okay, so kena berhati-hati sebab kurungan ni sangat penting. Okay, so sekarang kita tambah 2X tambah X, kita dapat 3X. Tolak 5 sama dengan 22. Setakat ni, boleh tak? Boleh. Tapi macam Syakirin seorang je yang boleh. Yang lain manalah. Ayo. Tak ada orang pun yang jawab boleh ke tak. Okay, sekarang cuba. X berapa? Dapatkan jawapan. Siapa X yang... Kalau pindah-pindah tu, korang dapat jawapan apa? Sama dengan 24. Tak, saya nak nilai X sahaja. Saya nak nilai X sahaja. Yang lain? Yang lain bersuara. Yang lain bersuara lah. Yang lain bersuara lah. Pindahkan. Macam saya lah. Syakirin seorang je yang belajar. 5.6. Tak, mana 5.6? Ini berapa? Ini dapat betul tak? Ini Syakirin. Tadi awak buat yang ni. Saya tertolak. Kenapa tertolak? Kan tak tolak 5 pindah ke sebelah kanan akan jadi tambah. Okay, 9. Tahniah. Dah betul. Very good. Okay, 3X sama dengan 27. So, X sama dengan 27 bahagi 3. Yes, jawapan 9. Nah, tahniah. Very good. Awak dah dapat. Cuba dapatkan Y. Awak jangan tengok saya buat. Awak terus dapatkan Y. Yang lain try. Dapatkan Y. So, awak boleh gantikan ke mana-mana. Tak kisah. 3. Yes, nanti awak tengok. Ke dalam. Katakan saya nak 1. So, kita tahu X. Tengok negatif 4 dapat. Tambah Y. Kita check. Tengok Y sama dengan negatif 4. Yes, X sekarang adalah 9. Y sama dengan... Tahniah. Kamu dah dapat. Y sama dengan negatif 4. Okay, so jangan lupa cara kita nak tulis penyelesaian adalah kurungan, jangan lupa. Yang depan nilai X ke nilai Y?
Hello? Yang depan nilai X ke nilai Y? X. Yes. X. Yang belakang negatif Y. 4. Yes. Itu je. So rasanya Syakrin dah boleh faham. Yang lain saya tak pasti faham ke tak. Sebab yang lain tak ada ni. Tak ada bagi tahu apa-apa pun. So saya tak pasti mereka faham ke tak ni. Okay. So tapi ini cara dia. Kalau untuk penggantian. Ingat tapi tadi Syakrin dah tanya satu soalan. Zoom sikit saya nak screenshot. Tak apalah, nanti saya akan letak dalam grup juga. Okay. Don't worry, nanti saya akan letak dalam grup. Korang belajar dulu, keluar tengok dulu. Okay, so ini untuk B. Sekarang kita tengok untuk C pula. Untuk C saya rasa korang pun boleh jawab juga. Okay, saya buat di bawah. Kalau siapa nak tengah try, boleh cuba buat sendiri dulu lah. Okay, sementara tunggu saya salin soalan ni. Kalau siapa yang nak cuba, boleh terus cuba. Kita tengok C1. Kejap. Siti, boleh buat ke tak ni Siti? Siti masih ada ke? Siti Nur Batrisha bebe. Mana suara? At least lah bagi tahu cikgu awak boleh ke tak? Siti bebe. Yang lain buka. Alamak. Ya Allah. Ya. Sebab saya tak tahu korang dapat terima ke tak. Yang saya pasti Syakrin dah boleh. Yang lain? Tak ada suara. Macam mana cikgu nak tahu? Malu. At least lah dalam kelas saya boleh nampak muka, saya tengok korang blur ke ataupun memang boleh faham. Okay, bagi sesiapa yang dah faham, tolonglah bagi tahu. Sebab sekarang saya tak boleh baca komen korang ni Korang kena bagi tahu saya. Sebab saya tengah buat presentation kat sini. Kalau saya keluar, nanti semua orang boleh nampak. Saya tak nak nanti ada orang yang tak boleh nampak. Okay, so untuk yang ini, untuk persamaan 1 dan persamaan 2, okay, kita nak jadikan salah satu persamaan itu hanya tinggalkan X ataupun tinggalkan Y sahaja di sebelah kiri. Untuk soalan 1 dengan 2 ini, bagi saya, persamaan 1 dengan 2 yang ini, bagi saya yang senang, saya guna yang persamaan 2. Okay, tetapi, bagi sesiapa yang rasa dia nak guna persamaan 1, bukan tak boleh. Okay, tapi saya akan tunjukkan kenapa kita tak nak guna persamaan 1. Ini jangan salin Saya just tunjuk dulu. Katakan saya nak buat yang pertama Saya nak jadikan X ataupun Y di sebelah kiri. Contohnya saya nak tinggalkan X. So saya kena pindahkan 4 dengan 3Y ke sebelah kanan. So 4X sama dengan 8 tolak 3Y. X sama dengan 8 tolak 3Y per 4. Nampak tak? Kalau saya guna persamaan 1, saya punya persamaan 3 akan jadi macam ni. Ada per. Ini sangat leceh. Okay? Kalau kita tengok yang sebelum ini, yang kita buat, yang untuk persamaan yang ini tak ada pun per. Okay, untuk persamaan ketiga. Untuk penggantian. Di sini pun sama. Kalau untuk yang ketiga, kita tak akan ini tak ada sebab dia senang. Okay, kalau kita tengok yang minggu lepas, kita guna kaedah penggantian. Nampak tak? Yang ketiga ini. Okay, kita tak ada yang per. Kalau yang per, nanti apabila kita masukkan ke dalam persamaan yang satu lagi, nanti dia akan jadi sangat rumit. Okay, itulah sebab cikgu tak akan gunakan persamaan yang pertama. Okay. Saya biasanya akan guna persamaan yang senang, yang tak ada per di sebelah kanan nanti. Okay, that's why untuk soalan ini, cikgu akan guna persamaan yang kedua. Kejap ya. Okay, so untuk yang ini, saya akan guna persamaan yang kedua. Sebab apa? X tolak 3Y sama dengan 2.
Untuk soalan ini, saya lebih senang untuk tinggalkan X di sebelah kiri. Okay, so bila kita pindahkan tolak 3Y ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah 3Y. Nampak tak sini tak ada per berapa? Ini tak ada. So, dia tak rumit. So, ini senang. So, persamaan satu. Ya, apa? Tak apa. So, sekarang persamaan 2 kita perlu pangkah ya. Sebab persamaan 2 kita dah jadikan dia persamaan 3. Okay, persamaan 2 dengan persamaan 3 sebenarnya mereka sama. Just kita pindahkan dia punya sebutan je. Okay. So, sekarang kita tengok yang 1 dengan yang 3. Kita nak gantikan 3 ke dalam 1 ke nak gantikan 1 ke dalam 3? 3 ke dalam 1. Yes, Tanya. Oh, saya rasa Syakiri memang dah boleh lah. Yang lain je yang saya tak tahu. Tak ada suara. Buat kamera ke dalam 1. Saya buka kamera right. Sebab kalau saya buka kamera nanti apa? Saya punya akan ni korang tak nampak yang ni. Baik, saya nampak ke? Cuba buka kamera. Try. Kejap. Sebab saya tengah record ni. Nanti membazir masa pelajar lain yang nak tengok. Takkan dia nak tengok muka kita. Okay, so kita akan gantikan ke dalam yang 1 ni. Kalau nanti saya buka kamera waktu dah nak habis tu. Okay, so sekarang kita tahu X adalah 2 tambah 3Y. So kalau kita nak gantikan X dengan 2 tambah 3Y, maksudnya X nanti kita kena padam. Dan kita akan gantikan 2 tambah 3Y. Yes, ke dalam X. Okay, macam soalan Syakirin tadi yang dia tanya. Okay, kenapa? Kalau macam tadi, dia kata Y. So, kalau apa yang macam Syakirin kata nanti, kita akan buat yang macam ni. Ini bukan maksudnya ganti. Kenapa X masih ada? Sebab kita nak ambil tempat X ini. Okay, kita keluarkan X dan kita nak masukkan nilai 2 tambah 3Y ke tempat X ni. So, X ini kita dah singkirkan. X ini kita keluarkan, kita buangkan X ni, kita gantikan 2 tambah 3Y ke dalam ni. Okay, so yang lain kita salin macam biasa. Yang lain kita tak sentuh apa-apa pun. 4X tu maksudnya 4 darab X. Oleh itu, kita akan ada kurungan. Macam tadi kita cakap, dalam kurungan ada 2 sebutan. So, kita perlu buat 2 anak panah. Anak panah maksudnya darab. Okay, anak panah yang pertama, 4 darab 2, kita dapat 8. Anak panah yang kedua, 4 darab 3, kita dapat 12. Okay, so sekarang yang tengah-tengah ni simbol apa? Tambah sebab positif 4. Yes, positif 4 tambah positif 3, kita akan dapat positif 12. Very good. Tambah 3Y. Tengok kat mana 3Y? Atas tu. Yang atas kita tak sentuh. Oh, yang kita singkirkan X je. Kita gantikan dengan 2 tambah 3Y. Okay, so sekarang Y boleh tambah dengan Y. Jumlah Y di sini ada 15. Okay, so sekarang kita mau buang 8 dulu sebab 8 lagi jauh daripada Y. So, 8 tolak 8. Oh, dapat kosong. So, Y sama dengan 0 bahagi 15. 0 bahagi 15. Jawapan? 15. Sepak kan? 0 bahagi 15 jawapan. Kosong. Kenapa boleh? Kau ni. Yes, Y sama dengan 0. Very good. Sekarang, kita dah dapat cari nilai Y. Yay. Kita nak cari nilai X pula. Okay, so gantikan. X sama. Sorry. Y kosong ke persamaan 2. Persamaan 2. Bagus. Dah dapat detect cikgu salah mana dah. Ke dalam. Saya ada ilmu. Nak masuk ke dalam 2 ke 3 ke 1 ke depends. Okay. Tapi bagi saya nak senang saya masukkan ke dalam 3. Sebab 3 dah terus boleh dapat cari X. Betul. X sama dengan 2 tambah 3 Y. Y sekarang adalah kosong. Yes. X sama dengan 5. X sama dengan 5. 3 darab kosong dapat 3? 2. 2. Kosong. X Yes. sama dengan 2. Tanya. Saya rasa Syakiri memang tak ada masalah lah untuk penggantian. Penyelesaiannya.
adalah X dulu, lepas tu baru tulis Y. Okey, itu sahaja. Untuk penggantian satu ABC saya dah tunjukkan. So, untuk soalan D, saya rasa saya tak akan tunjukkannya sebab untuk soalan D, sebab apa? Soalan D ini, kalau kita tengok. Di penghapusan. Yes. Penghapusan. Sebab, mana dah soalan D? Sebab soalan D ni, okey, kalau kita tengok Jalan susah. Okey, kalau untuk kita nak jadikan untuk gunakan penggantian, dia tak berapa sesuai. Sebenarnya boleh, tapi tak sesuai. Okey, saya tak galakkan guna dan saya tak akan ajar sebab nanti korang lagi mengelirukan. Okey, tapi siapa nak try guna penggantian boleh. Lepas awak try, awak snap. Lepas tu awak send bagi saya. Lepas tu saya tolong tanding. Saya akan tengok boleh tak awak dapat. Kalau Syakiri nak try lagi bagus. Okey, tapi nanti dia akan ada per yang tadi saya tunjukkan tu. Okey, tapi saya memang tak galakkan guna penggantian ya. Okey, apa yang saya nak tunjuk hari ni sebelum kita habis kelas ni saya nak tunjuk penghapusan dulu supaya nanti balik pula. Hari ni korang tak pergi sekolah. Okey, supaya awak nanti boleh try guna untuk ABCD juga. Okey, so sekarang kita tengok balik yang penghapusan. Hari ni saya nak mengajar penghapusan. Sama juga penghapusan, kita nak hapuskan salah satu X ataupun salah satu Y dalam satu persamaan tu. Supaya persamaan tu hanya tinggalkan X atau tinggalkan Y sahaja. Okey, ini dalam bahasa Cina. Bahasa Tamil tak tahu. Okey, ini penghapusan. Penghapusan maksudnya kita nak hapuskan, kita nak hilangkan salah satu X atau salah satu Y. Saya tunjuk balik untuk yang contoh 11 Hari tu contoh 11 kita dah guna kaedah penggantian. Hari ni saya nak guna kaedah penghapusan pula untuk soalan yang sama ni. Okey, so saya nak tunjuk So, yang sekarang soalan dia, X tambah Y sama dengan 6. 2X tambah Y sama dengan 8. Okey. So, sekarang, sama juga macam yang penggantian. Okey, kita namakan ini sebagai persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini sudah biasa, sudah pasti. Okey, sekarang macam mana kita nak hapuskan? Hapuskan maksudnya kita kena jadikan X atau menjadikan Y itu kosong. Atas tu. Kosong. Kita nak jadikan mereka kosong. Sekarang kita tengok X dengan X. X dengan X. Ini tak ada nombor, maksudnya dia 1. 1 tolak 2, 2 tolak 1. Dapat kosong tak? Tak dapat kosong. So, sekarang X saya tinggalkan dulu. Sebab saya tak dapatkan kosongnya. Okey, ini tak ada nombor, maksudnya 1Y dengan 1Y. 1Y dengan 1Y. Dapat. Kalau kita buat tambah, tolak, dapat kosong tak? Dapat. Yang macam Syakir tadi cakap, kita kena buat tolak ke tambah? Tolak. Yes. Okey, so di sini, kita boleh buat tolak ya. Saya tulis dengan lebih ni, 2X tambah Y. So, kita boleh buat tolak untuk persamaan 1 dan 2. Okay, so sekarang kita buat 1 tolak 2. Boleh tak 2 tolak 1? Boleh. Boleh tak? Kisah. Okey, kalau untuk soalan ni, kalau kita buat 1 tolak 2, nanti saya akan tunjuk 1 tolak 2, 2 tolak 1. Tengok mana satu yang awak rasa sesuai ya. Okey, kalau kita buat 1 tolak 2, so persamaan 1, X kena tolak X, Y kena tolak Y, 6 kena tolak dengan 8. So, X tolak 2X. Yang ini. X tolak 2X. Macam mana nak tolak? Dia tekan kalkulator sahaja. Yes, ini 1. 1 tolak negatif 2. Negatif. Salah. Positif 1. Salah. 1 X. Salah. 1 tolak negatif 2. Awak kan dapat apa? 3. Yes, 1 tambah 2. Maksudnya 3. Kena tengok betul-betul ni. So, ini adalah 3X. Kalau saya tulis macam ni, korang susah nak tengok. Kejap. Sekejap ya. Saya tulis di sini. 1 tolak 2. So, ini zoom. Sebab saya nak bagi korang tengok lebih tepat atas ke bawah. Okey, Y tolak Y. Y. Kosong Y.
Kan Kosong. 1Y tolak 1Y kita dapat Kosong. 0Y. Yes. Sama dengan. Oh, cikgu kalau tak tulis tak boleh. Tak tulis lagi okey sebab kalau awak dah faham. Kalau siapa yang tak faham saya tunjukkan 0Y sebab saya nak awak tahu itu adalah 0Y. Okey, 6 tolak 8 negatif 2. So 0Y maksudnya 0 darab Y. 0 darab Y dapat 0. 0 tak ada apa-apa dapat 0. So 3X tambah 0 dapat negatif 2. Kalau 0 tak nak tulis tak apa So 3X sama dengan negatif 2. So setakat ini ada siapa-siapa yang tak faham? Kejap, macam kenapa ada something wrong? Ini 24. Cikgu zoom ni. Oh, zoom. Cikgu jangan zoom. Tak nampak sih. Tak nampak Tak. Kalau macam ni? Boleh nampak tak? Sekejap. Kejap. Saya dah salah sebab negatif tu bukan negatif 2. Minta maaf. Kejap. Oh, saya punya ni dah yang zoom. 1 tolak 2 berapa? Bukan 1 tolak negatif 2, sorry. 1 tolak 2. 3. 1 tolak 2. Salah. 1. Negatif 1. Ya. Sorry, tadi cikgu salah. Negatif 1X tambah 0Y. 6 tolak 8, 0. Kita tolak di sini Kita tolak atas bawah. Atas bawah kita tolak. Ini kita tolak. That's why jadi balik macam ni. So, sorry, bukan 0. Ini negatif 2. Setakat ni boleh? Boleh Negatif 1X tambah 0 dapat negatif 2. So, negatif 1 dengan X hubungan mereka darab. So, pindah ke sebelah kanan. Bagi. Yes. Bagi. Jawapan. Sama dengan 2. Yes. Ini 1 tolak 2. Saya tunjuk untuk persamaan 2 tolak 1 pula. Okey, ini 2 tolak 1 ya. So, sekarang kita tengok balik yang persamaan di atas. Okey, kalau 2 tolak 1. So, 2X akan tolak 1X. Jawapan? 2X tolak 1X. 1X. Yes, kita dapat 1X. Lepas tu, 1Y tolak 1Y. Kita dapat 0Y. Lepas tu, 8 tolak 6. 8 tolak 6, kita dapat 2. Yes, 2. So, 1X tambah 0 sama dengan 2. Sama dengan 2. So, untuk 2 tolak 1 dengan 1 tolak 2, mana lebih senang? Yang 2 tolak 1 lebih senang. So, sebenarnya kalau korang dah biasakan diri, awak akan nampak sebenarnya. Okey, kalau di atas ini, kita terus boleh nampak. Yang di atas ni. Kita terus boleh nampak. Kalau kita guna 2 tolak 1 akan tak ada negatif. Sebab nombor besar tolak nombor kecil. Kalau kita tengok di sini. 8 tolak 6, nombor besar tolak nombor kecil. 2 tolak 1, nombor besar tolak nombor kecil. So, dia tak akan ada negatif. Okay, kalau untuk guna 1 tolak 2, dia akan ada nombor negatif. Okay, so dari atas awak dah boleh nampak sebenarnya yang ini lebih senang. Okay, tapi dua-dua tak salah. Sebab dua-dua jawapannya 2. Okay, X sama dengan 2. Sama macam tadi. Cikgu dah siap kan? Belum, dah dapat X. Lepas tu dapat apa lagi? Y. Yes, belum dapat. Kita nak dapatkan Y. So, banyak dari samalah macam tadi yang penggantian. Dari 1, saya nak 1, senang. X tambah Y sama dengan 6. So, X adalah 2. So, 2 tambah Y sama dengan 6. So, Y sama dengan 6 tolak 2. Y adalah 4. Penyelesaian. Yalah. Kalau awak tengok balik contoh 11 sorry. 4. 2, 4. Tengok yang sebelum ni saya buat kaedah penggantian. 2, 4 nampak. Okay. So tak kisah awak guna kaedah penggantian ke
Awak guna Sama. kaedah penghapusan ke? Jawapan dia sama. Okay, sekarang ada masa lagi tak? Dah 52. Okey, lagi 8 minit. Saya tunjuk lagi satu soalan. Okey, untuk contoh 12 dengan guna kaedah penghapusan. Lepas tu balik rumah, korang cuba siapkan untuk Cukup tak ada masa. untuk soalan. Macam tak cukup masa sebab kejap lagi saya ada kelas lain ni. Tak apa, kita saya dengar secara laju sikit 5x tambah 2y sama dengan 1. Kenapa ada bunyi anjing tu? Kat rumah saya punya doggy. Sebab bila mama ambil tu, orang tu ambil ni. Sorry. Okay, so ini 1, 2. Ini kalau nak guna penghapusan, kita semak dulu. 1 dengan 5. Kalau kita buat tambah tolak, dapat tak kosong? Yang lain, dapat tak 1 dengan 5? Kita tak akan dapat kosong. Kalau kita buat 1 tolak 5, 5 tolak 1, 5 tambah 1, 1 tambah 5, tak dapat kosong. Okey, sekarang kita semak pula untuk Y. 3 dengan 2. Kalau kita buat tambah tolak, dapat kosong tak? Tak dapat juga kan? Sebab 3 tolak 2, 2 tolak 3, ataupun 3 tambah 2, 2 tambah 3, tak dapat kosong. So, apa yang patut saya buat? Kalau nak dapatkan kosong, 2 nombor ini mesti bebas, yang lain tak ada bunyi. Hello? Yang lain tak ada suara. Tak apa, saya buat sendiri, saya shot sendiri. Okay, sebab tak dapat. So, dua-dua persamaan Masalah ini. nak masuk dalam tak pergi sains tu. Okay. Contohnya, saya nak samakan X. Sebab sekarang X 1 dengan 5. Saya nak samakan mereka supaya dia boleh jadikan kosong. So, 1 ini saya kena darab 5. Okay, kalau persamaan 1 darab dengan 5, semua sebutan yang di dalam persamaan 1 perlu darab dengan 5. Okay, so kalau persamaan 1 darab dengan 5, kita akan dapat, saya tulis ke sebelah sini sikit. Cikgu, abang saya jealous, cikgu. Apa? Abang saya jealous. Abang saya jealous. Jelas apa? Abang saya jealous. Saya buat macam ni. Nantilah suruh cikgu dia buat juga. Okay, so persamaan 1 kita darab 5. Dia kelas 3 MB. darab 5. 7 darab 5. 10. 15. Sepak kan? 15. Mana 15? 7 darab 5. 3 tadi 15. Oh, 5 tadi 15. 7 darab 5, 35. Okey, sekarang. 1 sudah jadi 3. So, persamaan 1 kita tak akan tengok. Sekarang kita tengok 2 dengan 3. Persamaan dua-dua ni. Okey. So, sekarang saya dah boleh hapuskan X. Iaitu apabila saya buat tolak. 5 tolak 5 saya akan dapat 0x. So, sekarang 5 tolak 5 kita dapat 0x. Lepas tu, kalau kita nak buat tolak so 2 tolak negatif 15. So, kita tengok 2y tolak negatif 15y. Kita akan dapat 2y tambah 15y. So, kita akan dapat 17y. Okey, sama dengan 1 tolak 35, kita akan dapat negatif 34. Ini dia. Okay, setakat ni saya harap semua dapat ikut sebab masa dah suntuk ni, saya terpaksa laju So, ini 17y sama dengan negatif 34. Nanti korang tengok balik video ni, korang cuba fahamkan. Okay, so 17y, maksudnya 17 darab y. Abang saya. Y. Kalau abang awak lagi pandai lah, so boleh lah. Okay. Kelas MB. Yelah, of course. Dia lebih pandai lah tu. Okay, so kita dapat y sama dengan negatif 2. Okay, kalau sekarang saya nak cari nilai x, mana-mana persamaan 1, 2, 3 pun boleh awak pilih. So, saya nak senang, saya guna persamaan 1 ya. Okay, so saya guna persamaan 1. Kita tahu x tolak 3y sama dengan 7.
So, Y sekarang adalah negatif 2. So, Y ini saya padam. Saya gantikan dengan negatif 2 ke dalam. Okay, ini maksudnya darab ada kurungan. So, X tolak negatif 3 darab negatif 2, kita akan dapat positif 6. Sama dengan 7. X sama dengan 7 tolak 6. X sama dengan 1. So, penyelesaian. X dulu, baru kita tulis Y. So, ini adalah untuk contoh 12 yang kita buat hari itu dengan kaedah penggantian. Dan kita dapat tahu. Dari situ dah. Yes, ini jawapannya. 1 negatif 2, 1 negatif 2. Cara yang berbeza tapi jawapan sama. Okay, so malam nanti saya akan kemaskinikan semua ni dan saya akan letak dalam grup lah. Nanti korang tengok sendiri. Okay, boleh. Yang lain tak ada suara mah. Tu cikgu Haikal baru buka. Ni baru buka, saya dah habis dah pun. Okay, so Dah habis, itu cikgu. saja.